Pada 2 Februari lalu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Habibie secara terbuka dan sinis memohon maaf kerana dia tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi anggota parlimen parti itu yang ada dalam kabinet Muhyiddin Yassin. 2 hari kemudian, Zahid berdedahkan dia serta 5 anggota parlimen UMNO hanya mendapat sebahagian kecil peruntukan kerajaan berbanding apa yang biasa diterima oleh penyokong kerajaan. Di sebalik kedudukannya sebagai Presiden, Muhyiddin tidak membawa Ahmad Zahid menduduki mana-mana jawatan dalam kabinet. Daripada 32 anggota kabinet sekarang, UMNO diwakili 9 ahli parlimen, antaranya Anwar Musa dan Ismail Sabri Yaakob. Pemimpin UMNO yang dulunya lantang bersuara pula kini nampak seperti banyak berdiam diri. Malah ramai juga enggan mengulas isu itu ketika dihubungi Malaysia Kini. Beberapa penganalisis politik memberitahu Malaysia Kini biasanya memang pemimpin UMNO akan mempertahankan presiden mereka. Namun katanya, sikap berdiam diri seperti yang dilakukan sekarang menunjukkan mereka kini tidak lagi memihak kepada Ahmad Zahid. Prof Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya percaya anggota parlimen UMNO dan pemimpin parti tidak akan mempertahankan Zahid kerana ingin menjaga kedudukan mereka ketika ini. Melihat Bersatu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memegang kuasa eksekutif, katanya ramai pemimpin UMNO gusar sama ada presiden mereka masih mampu bertahan atau tidak pada pilihan raya umum akan datang. Ini adalah sifat yang muncul selepas Barisan Nasional dan UMNO kalah pada PRU 2018. Sekiranya kumpulan Zahid dijangka menang pada PRU ke-15, orang yang hipokrit ini akan berusaha untuk menyokong Presiden UMNO itu kembali dan cuba menebus kesalahan mereka, kata Awang Azman. Bekas pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS, Profesor Dr. Jadiri Amir pula berkata, pemimpin UMNO berdiam diri kerana menganggap Ahmad Zahid adalah pemimpin yang bermasalah. Jadi cara terbaik untuk mereka ialah berdiam diri dengan tidak berbuat apa-apa. Ia mesej jelas bahawa Zahid tidak lagi mendapat sokongan ahli partinya, kata fellow kanan Majlis Profesor Negara itu kepada Malaysia Kini. Penganalisis politik Azmi Hassan berpendapat sikap ditunjukkan pemimpin lain dalam UMNO adalah petunjuk kepada pergolakan dalaman parti dan wujud gerakan bersama untuk menggulingkan presiden mereka. Tidak dinafikan terdapat gerakan untuk jatuhkan Ahmad Zahid dan saya yakin isu peruntukan RM100,000 yang diberikan kerajaan kepadanya adalah salah satu strategi Perikatan Nasional mahu memecah belahkan UMNO, kata Azmi. Azmi turut bersetuju strategi Perikatan Nasional itu jika benar ada akan membawa akibat buruk kerana sifatnya yang tidak adil dan akhirnya memangsakan para pengundi. Jelas Azmi, strategi untuk memecah belahkan UMNO tidak halus, akan pengundi dapat nilai niat utama Perikatan Nasional. Pada saya, jika ini niat Perikatan Nasional, ia boleh memakan diri mereka sendiri kelak. Tidak logik jika dalam satu parti terdapat peruntukan berbeza daripada kerajaan. Tambahnya, bagi pihak yang tidak berada dalam parti terbabit pula, kata Azmi, mereka akan melihat Perikatan Nasional gagal bersikap adil walaupun sesama parti dalam gabungan sendiri. Ini adalah persepsi negatif dan sebab itu ia boleh memakan diri, tambah Azmi. Jadiri menyatakan keputusan PRU lalu menunjukkan faktor masalah pembangunan berada di tempat kedua keutamaan berbanding hubungan peribadi calon dengan kawasan masing-masing. Kadang-kadang rakyat tidak kisah sama ada wakil rakyat mereka dapat RM100,000 atau lebih RM3 juta dalam peruntukan. Saya rasa itu bukan faktor utama. Pada akhirnya, ia kembali kepada hubungan peribadi pemimpin, katanya. Untuk rekod, Ahmad Zahid mendakwa antara yang menerima peruntukan RM100,000 seperti dirinya ialah anggota Parlimen Pekan Najib Razak, Ahmad Maslan Pontian, Nazri Aziz Padang Rengas dan Ahmad Jazlan Yaakob Macang. Ahmad ialah Setiausaha Agong yang menulis surat kepada ahli parlimen parti itu untuk mendapatkan persetujuan memohon agar Yang di-Pertuan Agong membatalkan darurat. Nazri dan Ahmad Jazlan pula merupakan ahli parlimen UMNO yang mengumumkan pendirian mereka untuk tidak lagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional dan Muhyiddin. Ahmad juga pernah menggesa agar untuk PRU ke-15 diadakan pada suku tahun pertama tahun ini. Najib pula kadang-kadang bertindak seperti pembangkang dengan kerap mengkritik dasar yang diperkenalkan Kerajaan Muhyiddin. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.